Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. إن شاء الله اليوم سنتحدث عن الموضوع الجديد وموضوعات الجديد في الموضوع السادسة في كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة وهي الاسم المفعول. الموضوع اليوم اسم المفعول. كيف ممكن نعرف اسم المفعول؟ كيف نعرف الاسم المفعول؟ أولا هناك القاعدة لتعرف اسم المفعول. Jadi macam mana yang pertama kita nak kenal tentang isim maf'ul. Isim maf'ul. Sebelum ni kita pernah belajar isim fa'il, betul tak? Isim fa'il merupakan pelaku ataupun pembuat. Pelaku ataupun pembuat kepada sesuatu perbuatan tersebut. Jadinya isim maf'ul kita kena kenal dia dengan mangsa, dengan istilah ataupun erti mangsa. Apa maksudnya? Maksudnya kalau sesuatu perbuatan tu daripada sesuatu perbuatan tu mestilah ada pelakunya, dan bila mana ada pelakunya mestilah ada perbuatan yang dibuat. Contohnya kita katakan Ahmad makan apple. Ahmad makan apple. Jadi perbuatannya adalah makan. Pembuatnya adalah Ahmad. Jadi benda yang dimakan ataupun yang menjadi mangsanya adalah apple. Apple adalah yang dimakan. Jadi mana bila mana kita katakan apple itu adalah dimakan, maka apple itu menjadi isim maf'ul. Seperti mana juga yang kita tahu, isim maf'ul ini terbahagi kepada dua. Sama ada isim maf'ul itu secara ni tambahan maf'ul tu secara memang asal dia adalah daripada isim. Mana-mana sahaja dalam isim yang macam Ustazah kata tadi, contohnya macam apple, kan? Apple. Apple tu kita baca dengan perkataan al-tufaha. Tufaha. Jadi maf'ul yang asal yang pertamanya daripada perkataan tufahun. Tufahun yang tidak tumbuh ataupun memang dia lahir-lahir perkataan tu daripada perkataan tufahun. Itu yang pertama, isim maf'ul yang pertama dalam bentuk tufahun. Adapun yang kedua, isim maf'ul yang datang ataupun yang tumbuh. Kita kata dia dibina daripada fi'il, daripada perkataan perbuatan. So bila mana perkataan perbuatan ini dia boleh berkembang, boleh tumbuh menjadi satu lagi perkataan yang bergelar isim. Bergelar isim. Jadi bila mana perkataan fi'il ini dia menjadi isim yang menjadi mangsa dekat dalam sesuatu ayat, maka dia telah pun menjadilah isim maf'ul, benda yang menjadi mangsa. So yang ni sekarang ni dia ada dua. Untuk perbahasan kita hari ni, untuk apa yang kita nak belajar hari ni adalah perkataan yang menjadi ni mula-mula yang menjadi isim maf'ul yang tumbuh daripada fi'il, yang datang ataupun asalnya daripada fi'il. Dia ada kata nama dia, kemudian dia membesar dan tumbuh menjadi isim, menjadi isim maf'ul. Jadi kita pergi kepada kaedah ataupun kita panggil dia punya cara macam mana kita nak buat isim maf'ul untuk 3 huruf. Nanti untuk tingkatan 5 nanti kita akan belajar untuk 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Jadi kita belajar dulu untuk 3 huruf. Yang 3 huruf ni pun kadang-kadang kita dah keliru. 3 huruf yang macam mana? 3 huruf yang sahih, yang semua hurufnya sihat. Macam mana huruf sihat? Contoh yang pertama, Hamidah. Hamidah. Itu adalah huruf yang sihat daripada fi'il yang sihat. So fi'il yang sihat daripada perkataan ha, huruf mim, huruf dal. Jadi macam mana kita nak jadikan hamada ini kepada isim maf'ul? Kita akan jadikan dia dengan kita menambahkan formula di sini. Ini formula yang kita buat. Formula ni macam mana? Ini formula untuk 3 huruf ya. Ini formula untuk 3 huruf. Caranya adalah fi'il, mana-mana sahaja fi'il, kita tambahkan
mim berbaris, madmumah, mim berbaris depan. Okey, di hadapan, paling depan sekali ya, paling depan sekali. Ambil fi'il tu, letak dekat depan sekali tu mim. Dekat depan sekali tu mim baris depan. Okey, dan sebelum akhir ada huruf waw. Wa harful waw qabla al-akhir. Qabla al-akhir. Jadinya dia akan menghasilkan perkataan ini. Akan menghasilkan perkataan maf'ulun. Okey, sorry. Baris atas. Maf'ulun. Okey, baris atas. Okey. Sorry, saya salah tu. Okey, mim baris atas di depan, kemudian waw sebelum akhir. So jadilah perkataan tu adalah maf'ulun. Kita tengok maf'ulun. Ini dia punya wazan. Okey, macam sebelum ini juga kita refresh balik apakah maksud wazan? Wazan maksudnya timbangan ataupun acuan. Jadi kalau kita nak acukan atau kita nak tempur sesuatu barang, kuih kan, dengan acuan yang contohnya bulat, maka kuih yang keluar tu bulat. Jadi kita sekarang ni kita gunakan acuan maf'ulun. Kita gunakan acuan maf'ulun. So kita ambil fi'il tu, kita masuk dalam acuan maf'ulun. Okey, dia akan jadi perkataan tersebut sebagai maf'ulun dengan acuan maf'ulun. Jadi kita try. Perkataan sekarang adalah perkataan hamadah, betul? Okey, jadi perkataan hamadah kita nak masukkan dekat dalam acuan maf'ul. Okey. So kita try lah dekat sini acuan maf'ul. Kita ambil mim, letak dekat baris depan, kita letak hamadah. Okey. Kita nak letak hamadah tapi dia punya syarat ada huruf waw sebelum akhir. Betul tak? Ada huruf waw sebelum akhir. Jadi kita tambahkan waw sebelum akhir. Okey, kemudian kita letakkan huruf dal. Jadilah dia punya baris dia maf'ulun. Dia punya ayat dekat sini jadi mahmudun. Okey? Jadi kan? Mahmudun. Cara dia. Okey. So yang kedua, perkataan sarra. Okey, perkataan sarra adalah fi'il mudha'af. Kita tahu dia juga merupakan fi'il yang sahih, yang sihat. Tetapi dia mudha'af. Dia mudha'af, maksudnya dia berganda. Okey, berganda. So fi'il yang kedua adalah fi'il sarra. Banyak adik-beradik dia. Sarra, kemudian apa lagi? Bara, kemudian hassa. Okey. Okey. Jadinya fi'il ini juga diiktiraf sebagai fi'il 3 huruf. Cuma dia berganda sahaja, ya. Jadinya sekarang ni tugas utama kita adalah kita kena tahu bahawa sarra ini dia ada 3 huruf. Okey, jadi sin, ra, ra. Sin, ra, ra. So jadi sarra. Okey. Jadinya perkataan dia ada 3 huruf, maka kita bila dah ceraikan ini, kita buat formula isim maf'ul tadi. Okey? Tambahkan mim dekat depan, baris atas, tambahkan sin, huruf ra yang pertama, waw sebelum akhir dan tambahkan huruf ra yang terakhir, maka jadilah masrurun. Masrurun. Okey. Dan kemudian kita tengok pula kepada contoh yang ketiga. Kalau macam ni tadi, hamadah. Kalau macam ni pula, syaribah. Ada beza ke? Tidak. Sama juga. Ianya juga adalah fi'il 3 huruf yang sahih. Fi'il 3 huruf yang sahih. Jadinya, kita akan ceraikan huruf tersebut seperti ini. Ceraikan huruf tersebut. Kemudian kita akan bentukkan dia ke dalam isim maf'ul. Bentukkan ke dalam isim maf'ul. Dan jadilah dekat situ mim baris atas, kemudian letakkan huruf shin. Okey, letakkan ra tadi, ra, waw dan ba. Jadilah dia masyrubun. Masyrubun. Jadilah dia dekat masyrub. Okey, dan yang terakhir, akala. Okey, selalu juga dekat dalam kelas ustazah, anak murid ni dia keliru. Akala ni fi'il yang sakit ke fi'il yang tak sakit? Ataupun yang mu'tal. Okey, akala juga masih dipanggil dalam kategori fi'il yang sahih, fi'il yang sihat, yang tidak sakit. Okey. Jadinya akala ini dia dipanggil fi'il mahmus, fi'il mahmus. Kenapa fi'il mahmus? Kerana
akala ini dia mempunyai ni ada hamzah. Mana-mana fi'il yang fi'il 3 huruf ni ada hamzah dekat dalam dia, kita panggil dia, nama dia fi'il mahmus. Masih lagi duduk dekat dalam fi'il sahih. Okey. Kemudian akala kita ceraikan dia jadi akala. Okey, dan dia akan jadilah dekat sini makulun. Makulun. Okey, macam mana caranya? Sama juga. Letakkan mim baris atas, kemudian letakkan alif, kaf. Okey, tambahkan waw sebelum akhir dan ada lam dekat sini. Okey, jadilah dia makulun. Jadilah dia makulun. So itu adalah cara ataupun teknik macam mana kita nak membina isim fa'il. Macam mana kita nak bina isim fa'il tersebut. Okey. Maka bila mana kita dah tahu bentuk isim fa'il dia, isim maf'ul dia, tersilap-silap dah Ustaz cakap. Okey. Jadi bolehlah kita tengok ataupun spotlight kan awak punya contoh. Awak punya contoh dekat dalam buku. Tak silap Ustazah muka surat, rasa macam muka surat 70. Jap. 88 tak silap Ustazah. Cuba tengok dalam buku muka surat 88. Okey, ada beberapa contoh yang Ustazah keluarkan dekat sini yang mempunyai isim maf'ul di dalamnya. Isim maf'ul di dalamnya. Okey. Yang pertama, okey, bila mana kita katakan maf'ul, bila mana kita katakan maf'ul adalah sinonim dengan hukum. Hukum yang sinonim dengan maf'ul adalah mansub. Okey, hukum yang sinonim dengan maf'ul adalah mansub, bermaksud maf'ul dia adalah kategori-kategori isim yang masuk dekat dalam hukumnya mansub. Hukumnya mansub, dan kita tahu kebiasaannya ataupun lazimnya mansub ini ada tanda. Masa ni kelas online. Jadi kita ada tanda dia alamat. Okey. Kita ada alamat dekat sini. Okey. Jadi alamat dia apa? Alamat untuk maf'ul tu adalah kebiasaannya lah. Mana-mana kalaulah dia tu mufrad ataupun single, kita panggil dia punya perkataan dia adalah fathatun. Okey, baris atas. Fathatun baris atas tu dia punya inilah dia punya tanda. Okey, kemudian kita sambung pula dekat dalam buku kamu muka surat 88. Okey, al-kalimat. Okey, contoh yang pertama, tajri al-yatimiyah fi sahah. Okey, masruratan. Okey, jadi perkataan masruratan kita anggap dia sebagai isim maf'ul. Kerana apa dia isim maf'ul? Yang pertama, okey, dia adalah dalam keadaan gembira. Masruratan, gembira. Okey, dan masruratan ini dibentuk ataupun dibina dalam tasrif isim maf'ul. Isim maf'ul. Jadi asal daripada perkataan tadi sarra. Perkataan sarra tadi, okey, dia membentuk masruratan. Okey. Dan kalau kita tengok dekat sini, bacaan dia, baris dia ataupun dia punya tanda dekat sini adalah fathatun baris atas. Baris atas ini dia punya alamat. Alamat untuk isim maf'ul. Okey. Yang kedua, tu'ti kafilatul aitam al-ma'kulati wal mashrubati. Tadi saya kata kena baris atas kan? Dah, kenapa pula datang baris bawah? Okey. So sekarang ni kita kena tahu kenapa dia baris bawah pula. Okey. Jadinya sekarang anak murid ataupun murid-murid kena pandai bezakan apa dia yang dimaksudkan dengan hukum mansub dan apa dia yang dimaksudkan dengan alamat fathah. Ada beza. Okey. Tidak semestinya bila mana hukum dia adalah mansub, baris dia mesti fathah. Tidak. Dia ada juga alamat-alamat yang lain. Setiap kategori ataupun setiap tempat kedudukan itu kadang-kadang dia mempunyai alamat yang lain, tapi hukumnya sama. Kena pandai bezakan
hukum dan alamat. Alamat ini sebagai tanda apa yang kita nampak dekat dalam perkataan tu. Tapi hukum merupakan platform asal ataupun kita panggil tempat duduk asal bagi sesuatu perkataan. Okey, jadi kalau kita tahu dekat tempat ini dia merupakan maf'ul, kerana dia adalah makulat, makanan, benda yang dimakan. Macam tu juga al-mashrubat, benda yang diminum. Jadi mangsa tak? Mestilah jadi mangsa kedua-duanya sebab dia adalah yang dimakan dan ini adalah yang diminum. Okey? Alright. Kemudian kenapa dia berbaris bawah? Kerana dia ataupun mereka berdua ini merupakan jamak muannas salim. Cara pembentukan dia tu seperti jamak muannas salim. Saya tak cakaplah dia tu jamak muannas salim sebab dia perempuan. Tak, bukan macam tu. Dia ni adalah dia punya tanda dekat belakang ni seolah-olah seperti jamak muannas salim, ada alif ta dekat belakang. Okey, jadi macam yang kita tahu sebelum ni, jamak muannas salim itu dia tidak ada tanda baris atas. Tidak ada tanda baris atas. Jamak muannas salim yang mana dia itu kalau keadaan marfu' dianya berbaris depan, tetapi kalau dia keadaan mansub, dalam keadaan mansub ataupun dalam keadaan majrur, okey, dia mestilah berbaris bawah. Jadi itu disebabkan dianya berbentuk jamak muannas salim, maka perkataan ini masih lagi duduk di tempat nasab, tetapi alamat dia, tanda dia baris bawah. Dia boleh faham dia punya bentuk dia. Okey. Kemudian tusni mudira al-yatimiyah, okey, li'annaha tansifu bil akhlaqil mahmudah. Mudira, pengetua, dia memuji anak yatim tersebut kerana mereka itu berakhlak ataupun berkelakuan dengan akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Jadi mahmudah dibina atas wazan maf'ul, atau wazan maf'ul. Atas wazan maf'ul jadilah mahmudah. Okey, mahmudatun. Okey, mahmudatin. Okey, sorry. Okey. So sekarang ni dia pula kata kenapa dia ni baris bawah pula? Kan mahmudati, kalau awak tengok kat dalam buku tu dia baca mahmudati. Bil akhlaqil mahmudati. Kenapa dia baca Allahumma shalli ala Muhammad? Kenapa dia dibaca dengan mahmudati? Kenapa dia baca begitu? Okey. Jadi kita tengok pada contoh yang ketiga tadi, bil akhlaqil mahmudati. Kenapa dia kena berbaris bawah? Okey. Kerana yang pertama kita kena tahu yang mahmudati ini dia merupakan na'at. Dah pernah belajar kan tajuk na'at sebelum ni? Okey. Na'at adalah satu perkara yang dia menjadi tawabi ataupun dia mengikut i'rab yang ada kepada akhlak. Dekat depan tadi dia punya man'ut. Jadi bila mana akhlak ini dibaca dengan akhlaki, kenapa dibaca dengan akhlaki? Kerana masuknya huruf jar kat depannya, nampak ada huruf B ni, dia adalah huruful jar. Okey. So bila mana masuk huruf jar, jadilah bacaan dia bil akhlaqi. Lepas tu al-mahmudati, al-mahmudah, akhlak yang terpuji. Jadi terpuji itu merupakan dia punya sifat. Dia punya sifat. Jadi bila mana na'at ini dia mengikut baris yang ada pada man'ut, maka bacaannya bil akhlaqil mahmudati. Okey, itu sebabnya kita baca dia baris bawah. Adakah bertukar dia punya hukum? Hukum mansub tu adakah bertukar? Tidak. Hukum dia masih lagi duduk di tempat mansub. Dia adalah isim maf'ul yang mansub, okey, bil kasrah. Jadi yang ini kita pun panggil lah dia ismun maf'ulun. Okey, dia punya i'rab macam mana? Ismun maf'ulun mansub
bil kasrah. Okey. Okey, kerana apa? Kerana dia adalah naat kepada perkataan akhlak tadi. Jadi kita bila mana dia duduk dekat dalam isim maf'ul tu, dia memang mansub, tapi dia boleh mansub dengan pelbagai alamat. Boleh mansub dengan pelbagai alamat. Kebiasaannya alamat dia ada baris atas untuk mufrad, kemudian ada baris bawah, baris bawah untuk dalam keadaan tertentulah, sama ada dia dalam keadaan na'at ataupun dalam keadaan idhafat ataupun dia dalam keadaan jamak muannas salim. Boleh dia menggunakan baris bawah sebagai tanda untuk isim maf'ul. Okey, kalau juga isim maf'ul, kalau untuk musanna, musanna biasanya kita gunakan ya, huruf ayat ya. So ya yang mana barisnya Allahumma salli ala Muhammad, yang mana baris sebelum ya tu baris atas. Dan kalau untuk jamak, kita gunakan huruf ya juga. Jamak muzakkar salim, kita gunakan huruf ya juga, dan dia punya baris sebelum ya adalah baris bawah. Contoh perkataan macam muslimina. Muslimina tu jamak muzakkar salim. Kalau jadi muslimaini jadi musanna mansub. Musanna yang mansub. Okey, jadi itu sahaja. InsyaAllah kita akan sambung. Ini adalah video pengenalan kita untuk tajuk ini. Esok kita akan sambung untuk perbincangan yang lebih lanjut dan latihan-latihan yang ada dalam buku teks. Harap-harapnya semua boleh faham dan semua boleh buat revision sebelum kelas kita esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.